Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Encik Kuasnan bin Kuhalim ataupun Pak Ku, pensyarah bagi kursus Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, Seksyen 13 dengan kod UQU 10103. Saya, Sam Syahzan Syazani bin Samiun, CF 200257, bersama rakan seperjuangan saya mewakili kumpulan 7 akan menyampaikan perbentangan kajian kami yang bertajuk Impak Pandemik COVID-19 yang membawa kepada perubahan peranan rakyat Malaysia. Kita mulai perbentangan ini dengan bab yang pertama, iaitu pengenalan. Yang pertama adalah latar belakang kajian. Latar belakang bagi kajian ini adalah untuk mengetahui impak pandemik COVID-19 yang membawa kepada perubahan peranan rakyat Malaysia dalam mengekalkan keharmonian dan keselamatan negara walaupun dengan malapetaka COVID-19 ini. Penyataan masalah. Yang pertama adalah wabak virus corona telah memberi kesan yang mendalam dari pelbagai sektor dan aspek dari segi politik, ekonomi dan sosial. Yang kedua adalah ekonomi juga merundum disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan yang telah memaksa rakyat untuk berada di rumah. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif bagi kajian ini adalah yang pertama, menyatakan peranan rakyat Malaysia dalam mengekalkan dan memastikan kelangsungan keharmonian dalam negara. Yang kedua adalah menyatakan peranan rakyat Malaysia dalam menjaga dan mengekalkan keselamatan dan kedamaian negara. Selanjutnya ialah skop kajian. Skop bagi kajian ini adalah berfokuskan kepada kawasan-kawasan yang terlibat dengan pandemik wabak virus corona ini, yang terdiri daripada 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Antara kawasan yang terlibat ialah Johor, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Kelantan, Sabah, Melaka, Pahang, Perlis, Sarawak dan Terengganu. Kita pergi kepada kepentingan kajian. Yang pertama adalah untuk memastikan pembaca mengetahui peristiwa yang telah berlaku dan sedang berlaku ini. Seterusnya adalah supaya pembaca mengetahui dan menyedari tentang betapa pentingnya peranan rakyat dalam mengekalkan keharmonian dan keselamatan sesebuah negara apabila dilanda musibah yang tidak dikehendaki. Kita pergi kepada bab yang kedua, iaitu kajian literatur. Kita pergi kepada latar belakang coronavirus. Coronavirus merupakan dari keluarga besar yang boleh menjejaskan saluran pernafasan dan menyebabkan gejala-gejala seperti selsema biasa kepada radang paru-paru yang teruk. Seterusnya, terdapat dua jenis virus yang menjadi punca kepada wabak utama, iaitu sindrom pernafasan akut teruk ataupun SARS-CoV dan sindrom pernafasan Timur Tengah ataupun MERS-CoV. Yang ketiga adalah coronavirus terbaru yang ditemui di China adalah coronavirus 2019 atau diberi nama COVID-19. Kes pertama virus ini telah dikesan di Wuhan, China pada 31 Disember 2019. Keesokan harinya, lokasi utama virus itu disebarkan telah dikenal pasti iaitu melalui sebuah pasar makanan laut. Kita pergi kepada bab yang ketiga iaitu metodologi kajian. Metodologi kajian adalah kaedah dan teknik bagi mengumpul dan menganalisis data untuk dijadikan bukti bagi menyokong sesuatu kajian itu. Ianya bertujuan untuk membantu memahami dengan lebih terperinci mengenai kaedah yang digunakan dengan menguraikan setiap proses kajian yang dilakukan. Seterusnya adalah reka bentuk kajian. Ianya merujuk kepada cara penyelidik mengendali kajian dan prosedur atau teknik yang digunakan bagi menjawab soalan kajian. Seterusnya, tujuan reka bentuk kajian adalah untuk mengawal punca-punca bias yang boleh mengganggu dapatan kajian. Kajian ini dilakukan bagi melihat dengan lebih jelas kesan dari pandemik ini terhadap rakyat Malaysia.
Lokasi kajian. Lokasi kajian ini berpusat di Batu Pahat, Johor. Namun soal sidik boleh dijawab oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang serta umur dan keberadaan semasa mereka. Soal sidik ini menggunakan medium seperti Google Form yang boleh diakses melalui talian internet. Ini bermaksud individu yang ingin menjawab boleh mengakses borang soal sidik hanya dengan menggunakan telefon pintar atau komputer riba di mana saja mereka berada. Instrumen kajian. Satu alat yang digunakan ketika menjalankan sesuatu penyelidikan yang hendak dilaksanakan. Ia digunakan bagi memperolehi data untuk mencapai objektif yang telah disenaraikan. Pengkaji telah melakukan kaedah soal sidik bagi memperolehi data dan sebanyak 101 responden telah menjawab soal sidik yang telah disebarkan melalui link di aplikasi WhatsApp. Kita pergi kepada rujukan. Kajian ini telah dilakukan menggunakan sumber-sumber daripada bahan-bahan bercetak yang boleh kami temui di perpustakaan dan juga secara atas talian. Terdapat juga sumber-sumber yang tidak dapat kami perolehi secara fizikal tetapi dengan cara elektronik. Temu bual. Tiada temu bual secara fizikal yang dapat dilakukan oleh pihak pengkaji kerana semua rakyat Malaysia pada ketika ini sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, di mana rakyat tidak disarankan untuk keluar dari rumah. Bagaimana pula dengan pengumpulan data? Pengumpulan data dapat dibahagikan kepada dua kategori iaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri daripada soal sidik, pemerhatian dan temu bual. Manakala data sekunder terdiri daripada kajian literatur seperti tesis, buku-buku yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan, akhbar, jurnal dan lain-lain. Di dalam kajian ini, data primer didapati melalui soal sidik di atas talian melalui platform Google Form yang telah disebarkan melalui aplikasi elektronik seperti WhatsApp, Facebook, Telegram dan lain-lain. Analisis data. Analisis data pecahan kepada pengumpulan data di mana ianya merupakan penyelidikan daripada analisis kandungan yang merupakan huraian objektif terhadap mesej komunikasi yang telah dicetak, disiarkan atau digambarkan. Keseluruhan maklumat yang dianalisis adalah benar dan sahih kerana data yang dianalisis berdasarkan maklumat yang diperolehi dari hasil pemerhatian dan rujukan daripada sumber yang telah disahkan. Salam sejahtera diucapkan kepada Paku dan saya di sini Hariharan, nombor matrik CE200223. Saya meneruskan pembentangan ini daripada bab 4 iaitu dapatan kajian. Isi pertama kita adalah penyebaran berita tentang isu pandemik COVID-19. Disebabkan rakyat tidak dapat keluar untuk mendapatkan maklumat mengenai isu COVID-19 selain dari platform di atas talian sewaktu PKP, munculnya berita-berita palsu mengenai isu ini yang tersebar di kalangan rakyat Malaysia. Ini terjadi disebabkan oleh terdapatnya segelintir rakyat yang tidak bertanggungjawab yang telah mereka-reka cerita mengenai isu ini yang menjadi punca rakyat lain menjadi panik. Jadi kita melaksanakan satu kajian dan kita dapati lebih separuh daripada responden yang mengakui bahawa mereka telah menerima berita palsu. Dan mereka yang menyebarkan berita tersebut berpendapat bahawa kesahihan berita tersebut telah terbukti kerana berita itu diterima melalui ahli keluarga yang dipercayai. Dan ini adalah satu appendix yang menunjukkan senarai berita palsu berkenaan wabak novel coronavirus. Dan dari sini kita boleh dilihat medium sebaran yang berita palsu yang kita dapati adalah WhatsApp, Facebook dengan Twitter. Isi seterusnya mematuhi arahan kerajaan. Peranan rakyat adalah untuk bekerjasama dengan kerajaan bagi mencegah penularan COVID-19 dan peranan ini boleh dimainkan dengan mematuhi arahan kerajaan. Aplikasi MySejahtera ini dibangunkan untuk menyokong pelaksanaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Untuk ini, kita terdapat responden soal selidik bersetuju dengan kepentingan kegunaan aplikasi MySejahtera. Responden telah berkata bahawa aplikasi MySejahtera telah membantu kehidupan mereka. Langkah balas lain oleh kerajaan adalah mengisytiharkan bahawa kerajaan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada 18 Mac 2020. Kuarantin sendiri selama 14 hari bagi mereka yang baru pulang daripada luar negara ataupun yang telah mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Mengamalkan penjarakan sosial sebanyak 1 meter, memakai pelitup muka semasa di tempat awam yang sesak. Isu seterusnya, isu melibat pelanggaran arahan. Di Semenanjung, Malaysia, seorang pengusaha kedai makan yang baru saja pulang dari India tidak mengkuarantinkan diri dan membuka kedai. Ini menyebabkan ramai yang berkunjung ke kedai yang terjangkiti.
Di Kepulauan Borneo, ahli politik tersebut tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib ketika sedang berkempen. Rakyat negeri Sabah yang sudah selesai mengundi dan terus pulang ke Semenanjung, ada setengah daripada mereka yang tidak mengkuarantinkan diri walaupun ujian saringan pertama adalah negatif. Yang ini adalah satu kesan yang kita dapati disebabkan tidak mematuhi pelanggar arahan yang ditetapkan oleh kerajaan. Isi seterusnya, mengawal perbelanjaan sewaktu menghadapi COVID-19. Rakyat haruslah mula mengawal perbelanjaan mereka untuk mengurangkan beban yang dihadapi sewaktu musim pandemik ini. Salah satu alternatif yang boleh digunakan ialah bercocok tanam bagi mengurangkan kos perbelanjaan. Membeli barang keperluan seharian seperti barang makanan dan tidak menghabiskan wang untuk membeli barang yang tidak diperlukan. Untuk ini, kita telah membuat satu kajian untuk mengetahui berapa kerapkah anda berbelanja sepanjang pandemik ini. Dan kita dapati majoriti berespon seminggu sekali. Rakyat lebih banyak meluangkan masa di atas talian untuk mencari barangan keperluan harian menggunakan aplikasi. Pengeluaran wang secara maya membuatkan individu tidak menyedari pergerakan keluar dan masuk wang ketika berbelanja. Platform membeli belah yang mengambil kesempatan mengadakan promosi secara besar-besaran sehingga terdapat setengah individu yang tidak dapat mengawal daripada terlebih berbelanja di waktu pandemik ini. Ini adalah berlaku semasa musim PKP. Isi seterusnya, memberikan pertolongan sesama sendiri. Negara sedang menghadapi kemulut wabak COVID-19 yang telah memberi kesan yang tinggi kepada kehidupan seharian masyarakat di Malaysia. Salah satu kesan yang telah memberi pelbagai impak kepada masyarakat kita ialah kegugatan ekonomi. Terdapat beberapa pihak badan bukan kerajaan NGO telah menampilkan diri dalam memberi bantuan sama ada berbentuk mata wang ataupun makanan kepada golongan terjejas tanpa mengira kaum dan umur. Pihak-pihak tersebut menggiat mengulurkan bantuan dan menerapkan langkah keselamatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengelakkan wabak COVID-19 ini tersebar melalui aktiviti bantuan yang mereka jalankan. Untuk ini kita telah buat satu kajian bahawa pernahkah anda mengikuti mana-mana organisasi NGO dalam membantu golongan yang memerlukan sepanjang COVID-19 ini. Dan apa yang kita dapati adalah kebanyakan responden mengatakan tidak. Yang segelintir yang mengatakan ya adalah seperti Newslab Malaysia Kini. Bantuan yang telah mereka jalankan adalah pemberian wang secara tunai, bantuan makanan, perkhidmatan sukarelawan, perkhidmatan pengantaran makanan. Masyarakat yang mengulurkan bantuan kepada para pelajar yang tidak dapat pulang ke rumah dan terpaksa menetap di institut pengajian mereka. Isi seterusnya, meletakkan kepercayaan terhadap pihak kerajaan. Untuk ini, kita telah membuat satu kajian. Adakah anda merasakan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan ini membantu? Dan kebanyakan berespon, ya. Rakyat Malaysia bersetuju dan bersokong tindakan pencegahan PKP yang diadakan oleh pihak kerajaan ini. Pihak kerajaan dan rakyat Malaysia bekerjasama untuk mengendalikan penularan wabak COVID-19 ini dengan bersama-sama mematuhi prosedur operasi standard (SOP). Isi seterusnya, perbandingan tahap kepercayaan rakyat Malaysia terhadap kerajaan berbanding negeri luar. Rakyat di Malaysia meletakkan kepercayaan yang sangat tinggi terhadap pihak kerajaan. Terdapat segelintir daripada penduduk di negara maju seperti Amerika Syarikat yang merasakan bahawa tindakan yang diajukan oleh kerajaan mereka hanyalah suatu perkara yang tidak wajar. Terdapat persatuan-persatuan seperti anti-masker yang merasakan pemakaian pelitup muka hanyalah membahayakan kesihatan mereka. Rakyat Malaysia sewajarkan mengambil iktibar daripada perkara ini dan berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti arahan. Dan itu sahaja daripada saya untuk bab 4, dapatan kajian. Kesimpulannya, kajian ini telah memenuhi objektif yang telah disenaraikan serta menjawab kesemua persoalan yang telah dibangkitkan. Dengan adanya kajian ini, rakyat Malaysia boleh lebih memahami keadaan semasa dan isu-isu yang sedang melanda negara dikala pandemik semakin dianggap serius. Rakyat haruslah bersama-sama memainkan peranan masing-masing dalam membantu usaha kerajaan bagi mengurangkan penularan wabak COVID-19 ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.